Jadi kita buat ibadat. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Hai, mana ni? Orang habis kuliah. Tak termenung kan? Okey. Jangan risau. Ikut Ustaz, kita pergi seminar Cinta Kutil Jannah 10 Disember, hari Sabtu, bermula 8 pagi sampai petang. Bagus ni, dekat mana? Nasyurul Quran Putrajaya. Sebab ada Datuk Hafizah Musa, ada Ustaz Abdul Khairi. Dia je kau hilang lah aku. Tu ada Abang Syamsul Ban. Minat ni empat-empat. Tu lah. Bawa ke rumah. InsyaAllah. Ada tu penyelesaian, jangan risaulah. Ada biasa kahwin ni mesti akan ada masalah. Ustaz pun ada masalah. Tu baru Ustaz masuk sini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi azwajihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma amma ba'd. Baik tuan-tuan rahimakumullah, mudah-mudahan dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ucap syukur alhamdulillah kerana kita masih lagi diberi ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam taman-taman syurga majlis ilmi rawdatun min riyadil jannah. Jadi sebelum kita baca kitab kita Tamyiz Ghafilin, saya nak ucapkan selamat hari raya kepada tuan-tuan di Putrajaya terutama sekali, iaitu hari raya tanpa tengok anak bulan pada hari Sabtu. Telah jatuh hari raya pada hari Sabtu, tanpa tengok anak bulan apa-apa pun telah pun diisytiharkan. Jadi selamat berhari raya lah. Hidup Putrajaya. Yang mana balik kampung yang mengharungi kejemen, maka bersabarlah, kerana itulah masa depan 5 tahun sekali untuk berhari raya pada hari pilihan raya lah. Selamatlah, mudah-mudahan ada kebaikannya untuk kita semua, ada petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada perayu-perayu undi yang datang daripada seluruh negara yang memenuhi kawasan Putrajaya, Selangor, Jem jalan, hendaknya dalam berkempen dan sebagainya diingatkan jangan sesekali membuat provokasi ataupun menghina mana-mana parti yang ada kalau kamu Muslim yang sebenar. Jangan untuk merayu undi, jangan condemn orang lain.
Sebab kamu yang condemn pun kamu sama juga akan dikondem oleh orang lain. Kau condemn orang condemn kau, kata kau buruk ni bukan kata buruk. Akhir sekali bertelagahlah sesama Islam yang tidak sepatutnya berlaku. Dalam pemilihan untuk calon untuk menjadi pemimpin, itu satu kewajipan. Dan kewajipan pemimpin bila dia memimpin, dipilih tak kira daripada mana sekalipun, wajib ia melaksanakan tanggungjawab. Walaupun orang yang di bawah dia itu tidak mengundi dia, tak pangkah dia, wajib tanggungjawab dia. Kerana orang yang sama juga membayar hasil kepada kerajaan. Cuma kamu menang untuk menjaga rakyat yang lain. Walaupun dia pembangkang, tetap juga dia mendapat hak masing-masing. Jangan kita mementingkan diri sendiri kalau kamu nak selamat dunia dan akhirat. Itu pesan Nabi SAW. Saya tulis pesan je. Ini pesan Nabi. Salah satu munjiat. Nabi kata ada 3 perkara yang boleh menyelamatkan kamu dunia dan akhirat. Hati-hati. Yang besar sekali dia kata al-adlu fir ridha wal ghadab. Al-adlu fir ridha wal ghadab. Itu yang pertama Nabi pesan. Yang kedua khasyatillah fis sirri wal aliyah wal alaniyah. Takut kepada Allah hal keadaan kamu terang-terangan ataupun sendirian. 2. Dan yang ketiganya ialah al-qasdu fil faqri wal ghina. Hati. Dhabit baik-baik. 3 perkara ini Nabi kata yang akan menyelamatkan kamu dunia dan akhirat. Jadi besar sekali itu al-adlu fil ridha wal ghadab. Wajib kamu berlaku adil kepada orang yang kamu suka ataupun kepada orang yang kamu benci. Wajib al-adlu fil ridha wal ghadab. Tak kira dah dia ni sokong kau bangkang kau, bila kau jadi pemimpin nanti wajib berlaku adil kepada mereka. Kerana mereka juga berada di bawah jagaan kita yang akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Setiap yang ada di bawah kita wajib mendengar urusan fardu ain di telinga mereka apabila kita menjadi pemimpin nanti. Wajib orang dengar hal sembahyang, hal puasa, hal zakat, hal haji, hal umrah dan yang berkaitan, dan juga benda-benda yang ditegah oleh Allah wajib sampai kepada semua anak mungkin kita yang kita jaga. Tak kira dia tu bangkang ke, tak kira dia tu sokong kita ke, wajib sampai. Kena pastikan dia sampai. Sama ada melalui imam, melalui siapa pun juga, maka wajib dia menyampaikan maklumat agama, urusan agama kepada semua rakyat yang diperintah. Itu kewajiban. Hati-hati ya. Nak pilih siapa terserah. Itu tuan-tuan punya pasal. Tapi al-adlu fir ridha wal ghadab. Membenci ke, dia bangkang kau ke, dia suka ke tak suka, wajib berlaku adil. Macam kita lah, kita dengan anak kita suka ke tak suka ke kita kat dia, tetap wajib kita berlaku adil. Kita ada anak kita dah 3-4 orang, mungkin bukan semua kita akan sayang 100%. Ada yang kita paling sayang kat dia. Sebab apa? Sebab yang abang Ngoh ni mudah minta tolong. Ngoh, tolong dia beli rokok ke abah, start motor tu pergi. Tapi anak kita hak solo tu, beli rokok ke abah. Abah dah tua dah, batuk dah tu bah. Tak payah dah isap rokok bah. Tak payah. Jadi anak tu banyak soal. Sebab kesihatan kita sebenarnya, tapi oleh kerana dia banyak bangkang, maka kita pun sepatutnya bagi RM5 sama rata anak kita, tapi tak. Yang Along bagi RM3, yang Angoh bagi RM5, sebab Angoh ni selalu menyokong ayahnya dalam membuat keputusan walaupun salah. Itu tak betul tu. Itu pemimpin ataupun ayah, abah yang tak betul. Satu, ringkas je. Yang kedua, selamatnya kamu, munjiatnya kamu itu apabila khasyatillah fis sirri wal alaniyah. Kamu takut kepada Allah dalam keadaan kamu sir, kamu sendirian, ataupun alaniyah, terang-terangan. Sebab biasanya kita kalau sendirian banyak benda yang kita buat. Kalau depan orang banyak benda yang kita tak buat yang memalu dan menaibkan. Tapi kalau kita seorang belum tentu.
Tak percaya, tengoklah benda-benda yang karuk, benda-benda yang memudaratkan, benda-benda yang maksiat kita akan buat sendirian. Tak akan buat alaniah, terang-terangan. Kita jumpa duit depan orang ramai, kita akan pulangkan semula, masuk tabung semula, pergi hantar kat polis. Tapi kalau kita sendirian, jumpa tengah malam, kita kata, duit siapa? Kena pula nok Amerika. Kita kata orang Melayu jaga pakai duit Amerika ni mesti orang kafir pakai. Orang kafir duit dia halal sebab dia kafir harbi. Nah, selesai masalah. Kita buat fatwa sendiri. Sebab apa? Sebab kita jumpa dalam keadaan sir. Tapi kalau jumpa alaniah, terang-terangan orang ramai, mungkin kita tak ambil. Mungkin kita ambil, kita pulangkan semula kepada pihak berkuasa. Mungkin. Begitu juga kalau kita jumpa perempuan yang nyata dia tu perempuan tengah malam sendirian dengan tengah hari depan orang ramai, dia akan berubah keadaan situasinya. Dia akan berubah kok mana. Sebab tu Nabi kata kalau mu nak selamat di akhirat, mu kena takut kepada Allah hal keadaan kamu sendirian ataupun hal keadaan kamu tu depan orang ramai. Dan yang ketiganya, al-qasdu fil ghina wal faqr. Hendaklah kamu berekonomi, berjimat cermat dalam keadaan kamu itu kaya ataupun kamu miskin. Kaya ke miskin, kita kena beriktisad. Maksudnya kita kena berhemah, berjimat cermat. Kamu akan selamat. Tapi kita bila kita ada duit, kita akan bermewah-mewahan sehingga membazir. Bazir yang tak nak ya. Bukan sebab kita kaya, tapi membazir itu yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mu senang ke mu susah, tetap juga kamu kena al-qasdu. Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ringkasnya sebagai mukadimah supaya kita ini selamat dunia dan juga di akhirat nanti. Saya pesan baik-baik supaya kita sentiasa dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياه بعلومه في الدارين ثم آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muka surat berapa Tak ingat lah. 7 dah. Ni. Kita nulis. Ya. Dan cerita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 18 hari bulan 10. Betul. Betul. Okey. Baik, Tanbihul Ghafilin kitab Jawi muka surat 7. 7. Dan citra daripada Nabi, cerita ringkas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muka tu takut tak jumpa baris 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Baris yang ke-15 daripada bawah. Yang takut tak jumpa. Telah bersabda ia pada malam Mi'raj, aku melihat dalam neraka suatu rumah tembaga. Pintunya terlalu sempit dan dalamnya beberapa laki-laki dan perempuan yang terpenjara sekaliannya, serta ular dan kala, padahal mengikat dia kepada faraj dan zakar mereka itu. Maka aku bertanya kepada Jibril, siapa yang kena seksa yang demikian itu? Maka sembah Jibril, inilah orang yang zina. Hal keadaan mereka tak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dia taubat, tapi oleh kerana dia menyesal, dia jumpa Rasulullah kan, dia mengaku dia berzina. Datang Rasul kata balik, kau ni gila, kau tak ada orang bagi mengaku berzina ni, balik. Datang lagi.
Rasul kata zina macam mana? Betul ke? Ataupun tepi-tepi perigi je? Rasulullah dia guna bahasa kinayah. Dia jarang nak guna direct macam kita. Ataupun lalu-lalu kot bibir-bibir perigi je. Tak masuk tali dalam, tak masuk timbul dalam telaga kan? Dok ya Rasulullah masuk timbul dalam telaga. Maksudnya betul-betul dalam. Balik dulu. Sehinggalah lepas daripada bersalin, barulah datang semula untuk direjam oleh Nabi SAW. Maksudnya bukan Nabi nak tolak, tapi supaya dia balik mikir betul apa dia buat tu. Takutnya kalau di bibir-bibir sahaja bukan dikira zina yang dikenakan hudud. Zina tapi tidak dikenakan hudud. Yang hudud ni apabila dia merasai nikmat sebagaimana dia bersama isteri dia. Maka inilah balasan dia. Duduk dalam rumah tembaga dengan api yang menyala-nyala, kemudian ada ular kalau jengking lagi duk gigit dia, kemudian diikat farak dan juga zakarnya. Kerana dia berzina, dia tak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak minta maaf. Terutama sekali sekiranya ia berzina dengan isteri orang. Sebab itu orang jahat dengan isteri jiran lebih besar dosanya berbanding dengan dia melacur dengan perempuan yang lain. Dia pergi berzina dengan perempuan lacur. Lebih jahat kalau dia berzina dengan jiran sebelah. Sebab jiran sebelah ni tempat kita nak minta bantuan. Dia pun bantu kita, kita pun bantu dia. Tiba-tiba kita mengambil kesempatan di atas apa yang berlaku, akhirnya berlaku perzinaan dengan jiran. Maka dia lebih besar. Dosa besar. Dua-dua dosa tapi ni lebih besar. Kalau yang itu 90, yang ini 99%. Maksudnya lebih besar daripada yang lain. Inilah keadaan dia, iaitu rumah daripada tembaga, pintunya sempit. Maksudnya wak dia tak nak keluar, sempit je. Dalamnya berapa laki-laki dan perempuan yang terpenjara sekaliannya serta ular dan kala. Dalam itu ada ular, ada kala jengking duk gigit dia, padahal mengikat dia kepada farak dan zakar mereka itu. Maka binatang-binatang tu tak nak lari jauh, duk ikat di farak, ambil tali ikat. Maksudnya dia pergi mari gigit, mari bisa-bisa dan begitulah seterusnya. Maka aku bertanya siapa kena diseksa, maka sembah Jibril, inilah orang yang zina. Dan telah bersabda Nabi SAW, barang siapa menjabat perempuan yang haram, datang ia pada hari kiamat padahal dua tangannya terikat kepada tengkuknya dengan rantai daripada api neraka, dan jika ia cium hidungnya, nescaya digunting oleh zabaniyah bibirnya dan hidungnya dengan gunting api neraka. Dan jika mungkir akan pekerjaan zina ia, maka berkatalah dua pohonnya kau di hadapan Allah Ta'ala, kami berbuat demikian pada tempat bulan, pada bulan-bulan demikian. Dua pohon. Baik. Ini ialah bagi yang berjabat, maksudnya bersalam. Ini perbahasan besar ni. Siapa yang menjabat perempuan yang haram, datang ia pada hari kiamat padahal dua tangannya terikat kepada tengkuknya dengan rantai daripada api. Menjabat maksudnya bersalam dengan perempuan yang haram, dia bersalam. Sepupu, dua pupu, tiga pupu, semua tu haram, tak boleh. Tapi kita dah terbiasa balik kampung, nyekak pilihan raya, balik Allah abang balik dia baru siapa jin Allah seperak salat sepupu. Orang kata tak boleh, Allah dia main dengan kita masa kecil dulu lagi. Kecil dulu lain, kecil dulu tak rasa apa-apa, lepas tu dia belum main. Sekarang pun tak rasa apa-apa. Belum tentu kau tak rasa, mungkin dia rasa. Sebab tu dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, walaupun perempuan tua tu kata boleh bersalam dengan kita, tapi tengok ketuaan dia taruh mana. Orang kata boleh bersalam dengan wanita yang tak ada nafsu. Mana kau tahu? Adakah kau tanya dia dulu? Allah tanya, makcik ada nafsu ke kat kita? Nak tanya? Tak tanya dah. Ustaz kita lapik mata tengok kat mana? Ginilah lapik. Muhaimin naik bah contoh. Naik bah sendak. Lapik tebal dia pakai jubah, perempuan tu pakai jubah. Apa rasa?
Rasa apa? Kalau duduk dengan bini kita rasa sejuk, tapi kalau dengan orang lain akan rasa panas. Lillahi ta'ala, tak percaya tak boleh raya ni naik bah tengok. Tapi syaratnya orang tu orang haram. Maksudnya haram kita bersentuh ni. Duduk atas bah dah pergi gini. Kalau suruh Muhaimin jadi tok imam, terus jadi imam. Tabak lahun tak jadi tok imam. Kena basuh dulu. Confirm. Lillahi ta'ala. Sebab apa? Sebab memang yang haram tu syaitan akan menggalakkan lagi. Itu kaedah dia. Ini sentuh. Ini kita senang-senang ulur tangan. Kalau ustaz kata, Allah berkira sakit. Bukan masalah berkira. Masalah hukum. Hukum kita kena clear. Masalah kau nak buat anak besar dengan sepupu kau punya pasal. Tapi kalau ustaz kata benda tu haram, tak boleh. Bersungguh ustaz tu. Ini mesti orang pah ni. La ilaha illallah. Apa kaitan parti dengan agama pula dah? Dan hukum kata tak boleh lah bersalah. Ya kamu duduk nak tu pasal apa mu nak buat? Punya pasal buat lah, tangguhlah dosa. Mana dia balasannya ni? Balasan dia siapa yang berjabat dengan perempuan yang haram, maka hadis ni katanya ialah tangan akan terikat di leher dengan rantai api neraka di akhirat nanti. Baru sentuh ya. Salam baru. Dah tempat tu sambung pula dengan kalau cium pula ni. Baik. Itu kalau salam yang haram datang pada hari kiamat, hal keadaan itu. Ini kalau tak taubat lah. Tuan-tuan yang pernah ini kalau dah taubat, mudah-mudahan Allah terima taubat. Sebab itu sekali kita berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sepanjang hidup kita akan menjadi pengemis kepada Allah. Sekali kita berdosa, kita akan jadi pengemis untuk minta ampun dengan Allah Ta'ala. Kita akan sentiasa terikat. Kita sentiasa kena bermanja dengan Allah. Dambakan Allah. Allah, tolong ya Allah. Aku tahu masa aku mula-mula awal balik dulu, aku angkat tak sempurna. Tapi aku dah balik ya Allah. Aku telah melakukan maksiat. Aku berjalan dengan girlfriend aku lah bla bla. Dia pun telah kahwin, dah ada beranak pinak dah. Ya Allah tolong ampunkanlah ya Allah. Kalau macam ni lah azabnya ya Allah, tolong ampun ya Allah. Ampun dosa aku ya Allah. Ampun dosa dia sekali ya Allah. Dia pun girlfriend kita yang telah kahwin beranak pinak, dia dapat cucu pula. Tapi dosa tetap akan mengalir selagi kita tak taubat. Dan taubat belum tentu Allah terima. Oleh kerana itu sentiasa terikat dengan Allah. Ya Allah tolong ya Allah. Janganlah ya Allah balik daripada masyarakat kau buka skrin besar, kau tunjuk kat aku ya Allah. Sebab sekarang ni aku dah jadi kaki masjid, aku dah jadi AJK surau, aku dah pandai pakai jubah, aku dah pandai pakai serban, aku dah beridak, aku dah bercelak, aku dah semua sekali sunnah-sunnah aku buat. Tapi aku pernah berdosa dulu ya Allah. Tolonglah Allah, jangan engkau buka aib aku daripada mahsyar nanti ya Allah. Malu aku kepada mak ayah aku, malu kepada aku kepada jemaah-jemaah aku, malu aku kepada sekian orang ya Allah. Tu pengemis. Bila seorang pengemis dia sentiasa merayu kepada majikan dia, kepada orang supaya dia diberi bantuan. Maka kita sama juga sekali berdosa dengan Allah, jadilah pengemis kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rayu dengan Allah, perayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi kita berdosa, badan kita tak maksum. Kalau Nabi SAW yang maksum pun menjadi perayu pengemis kepada Allah, apatah kita yang sentiasa berdosa lah. Jangan lari, jangan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita banyak dosa, makin dekatlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu kullu ibn adam khata'un, setiap anak Adam pasti akan buat dosa. Wa khairul khata'un tawwabun, sebaik-baik orang yang berdosa itu taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah nak buka satu-satu, Allah buka hijab, nescaya tak akan hormat di antara satu sama lain. Allah buka hijab, Ustaz Nik daripada mula balik sampai sekarang, Allah buka hijab, tak akan hormat. Allah buka hijab Muhammad, buka Abi, buka Haji Jamal, buka semua hijab, nescaya orang tengok. Tak sangka ya Allah, baca mayan sedapnya suara, tapi ya Allah janggut putih ada juga dosa juga ya Allah subhanallah. Jangan dia kata aku tak ada. No, tak ada. Semua orang termasuk yang bercakap. Cuma Allah sayang kat kita, Allah tutup aib kita. Maksiat kita ada tapi Allah tutup. Cuba kita kira daripada kita sedar subuh tadi sampai sekarang apa dosa yang kita buat.
Ada, pasti ada. Tak sikit, banyak, tak banyak sikit. Dosa kepada diri, dosa kepada isteri, dosa kepada suami, dosa kepada anak-anak, dosa kepada jiran-jiran, dosa atas WhatsApp. Duduk dekat pos masing-masing, parti masing-masing. Hak ni kata hak ni, hak ni kata hak ni. Tak berdosa. Pang dekat atas. Berdosa lah kau tu, jaga baik-baik. Dia duduk jaga pos apa-apa, makan, orang datang layan, nak rayu ni rayulah, tapi jangan kutuk orang. Kalau A kutuk B, B kutuk B, tak ada apa-apa. Kita serupa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan. Tu kena ingat tu. Kena ingat baik-baik. Sebab pasti akan ada dosa kita buat. Ustaz ada. Cumanya kena cepat-cepat balik kepada Ya Allah. Jangan kita tak sedar kita buat dosa. Kena sedar kita buat dosa. Dan jangan anggap dosa itu seperti lalat yang kita halau boleh kembang, keluar datang balik. No. Jangan anggap macam tu. Dosa bagi seorang mukmin bukan seperti lalat yang singgah di hidung kita, halau dengan jari pun dia akan hilang. Tak. Kata Ibn Abbas, dia seperti gunung yang akan timpa, seperti tsunami yang menyerang kita. Bagaimana kecil kepala kita lari daripada tsunami, takut tenggelam. Kita tengok bangunan nak runtuh atas kepala kita, kita akan lari selari-larinya dengan apa yang ada pada kita. Mungkin kita pakai spender, pakai tuala aja masa tu. Tahun 1991, zilzal. Gempa bumi berlaku di Mesir. Gempa bumi berlaku di Mesir. Berapa orang yang turun daripada bangunan tu turun dengan pakai tuala. Perempuan pakai coli, pakai tengah malam, dini hari tidur, turun. Sebab dalam keadaan kelang kabut tak sempat nak ambil pakaian. Ada bulu gigi di mulut pun ada lagi. Dia tengah gosok gigi. Saya kena zilzal yang kedua. Saya kena gempa bumi yang kedua. Yang pertama saya tak kena. Yang kedua tu saya nak pergi kuliah, nampak bangunan dia macam ni. Sebelum dia runtuh. Tapi yang masa saya tak runtuh. Sebelum tu dia runtuh. Jadi lembut. Telinga kita jadi bengang. Bengang telinga. Getaran daripada bumi. Berapa saat je. Kita pun tengok bangunan. Kita lari. Saya lari menerak. Pegang tiang elektrik. Takut terbang. Telinga bengong jadi. Bersing. Tak tahu apa satu dah. Kata mungkin ini kalaulah kiamat, itu baru kecil baru di Mesir masa tu. Bayangkan kalau berlaku satu alam ini, Allah nak musnahkan, gegarkan dia dengan sangkakala yang kedua. Sebab itu orang yang hidup akan jadi kebingungan, yang mengandung akan melahirkan anak dan sebagainya. Sangkakala yang pertama, skala yang kedua bangkit. Yang pertama untuk hancurkan bumi. Begitu dahsyat kalau Allah laksanakan apa yang dia buat. Tu saya rasa sendiri. Maknanya dosa itu kita akan lari takut, macam kita takut kepada benda nak jatuh tak kepala kita. Takkan kita tak ada. Kalau tiang ni nak jatuh kita nampak dia condong, kita akan cepat lagi keluar. Macam tu juga kata Ibn Abbas, apabila kita takut kepada dosa, kita akan lari selari-larinya sejauh-jauhnya supaya tak kena kepada kita. Bukan seperti menghalau lalat di hidung kita. Lalat hilang kemudian datang balik, buat lagi, datang lagi, buat lagi. Tak. Itu seorang mukmin yang sebenar, yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ulama kata, kena Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik kenal. An ya'rifa khaliqahu. Wajib atas kamu kenal khaliq kamu, pencipta kamu. Ketika dia pengampun, pemaaf, dan ketika dia syadidul iqab. Kena kenal baik-baik. Baik, itu yang berjabat tangan. Jadi hati-hati balik bila hari raya nanti sepupu sepapak, walaupun dia hulur tangan dengan apa berlapik dan sebagainya, minta maaf, buat macam PKP dulu. Tak kat sini. Sebab tu ada hikmah di balik PKP. Mana kita tak payah salam. Balik aku tak kata apa dah sekarang ni. Apa ni? Covid masih ada. Orang terima dah hakikat tu. Makasih. Minta maaf minta maaf. Musim ni kita tak nak salam. Inilah Covid yang orang tak faham. Itu Covid yang sebenar ni. Covid yang haram kita berjabat tangan dengan orang yang halal nikah dengan kita. Hati-hati. Sebab ni hukuman dia. Baik. Dan jika ia mencium hidungnya, nescaya digunting oleh Zabaniyah, iaitu malaikat yang menjaga neraka. Bibirnya
dan hidungnya dengan gunting api neraka. Waliyazubillah. Maka jika mungkir akan pekerjaan zina, ia maka berkatalah dua pahonya di hadapan. Kalau mungkin, maksudnya kalau berkemungkinan berlaku zina, maka dua pahonya akan berkata di hadapan Allah Ta'ala, kami berbuat demikian. Maksudnya, kenapa sebut dua paha? Sebab dua kemaluan itu berada di antara dua paha. Pada tempat pulan, saya dah melakukan perzinaan di tempat bulan pada bulan pulan demikian. Maksudnya aku telah melakukan zina dengan dia ni di antara dua pohonnya pada bulan sekian di tempat sekian. Maka orang yang mencium akan yang diharamkan itu, maka Zabaniyah akan menggunting hidung dan mulutnya dengan gunting api neraka. Manakala jika dia berzina, akan bersaksilah dua pohonnya, Fulan bin Fulan telah melakukan zina dengan Fulanah binti Fulanah. Ya ji. Apa tu? Muka menukarkan tak, mungkin ni melakukan maknanya daripada cium bawa kepada zina. Sama. Maksud menukar akan pekerjaan, dia tukar daripada cium kepada zina. Maksudnya memungkirkan dengan cium tadi bawa perzinaan. Ala kulli hal dia berzina, sebab tu disebut dua pohon. Mana daripada cium, lepas cium mula-mula pegang. Sebab tu dia muson ni susun tu. Mula-mula pegang tangan, lepas pegang tangan cium, lepas cium zina. Ni maknanya balasan ataupun azab itu makin teruk kerana perbuatannya makin teruk. Kalau dia berjabat tangan macam ni, kemudian dia mencium macam ni, kemudian sehinggalah dia menjadi penzina, maka kedua-dua pohonnya tadi akan bersaksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut tak nak cakap apa dah, melainkan semua anggota lain akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada minta ampun, minta maaf dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga minta ampun, minta maaf dengan orang yang kita pernah khianat dia dan sebagainya, kembalikan muruah dia. Muruah macam mana? Kalau kita fitnah, kita menidakkan semula, membetulkan semula. Kalau kita dah wasakkan dia dengan fitnah, maka kena kembalikan semula orang biar percaya ke dia dengan wasak semula. Maksudnya Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan tak melakukan benda-benda tersebut, kena betulkan semula, tidak akan jadi fitnah. Maka menilik Allah Ta'ala dengan tilik murkanya. Allah tengok tapi murka. Kalau Allah murka tak ada lah, tak ada gian, tak ada bahagian, tak ada untung apa dah kita bila Allah pandang kita dengan pandang murka. Sebab tu bila kita berdoa, ya Allah pandanglah kami dengan pandang rahmat kasih Engkau ya Allah. Jangan Engkau pandang kami dengan pandang benci murka-Mu ya Allah, kerana dosa yang kami buat. Allah tengok tapi Allah degil dia ni. Aku bagi tahu dah tak dengar. Itu maksud dia. Tilik murkanya dan gugurlah daging pada mukanya. Bila Allah tengok dengan murka, malu dia. Orang malu ni merah, muka dia panas, telinga dia, muka gedik-gedik dia marah. Ini malu kepada manusia. Tapi kalau malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mana nak letak muka? Tu yang jadi gugur daging tu, kepanasan. Allah tengok, apa tengok? Dengan nak marah, dengan murka. Maka gugurlah daging mukanya dan
tinggallah tulang mukanya, tinggal khako, kerangka saja tinggal, dengan tiada berdaging. Maka berkata Allah Ta'ala serta murkanya, dan kembalilah engkau kepada tempat kamu, dan kekallah mukanya hitam. Maka sembah mereka itu, ya Tuhanku, apa sebab engkau seksa terlalu sangat pada kami, padaku? Maka berkatalah segala anggota mereka itu dengan izin Allah Ta'ala, maka berkata-katalah tangannya. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sikit lagi kita habis yang ni. Dan kekalah mukanya hitam, dia malu, lagi muka gugur, tinggal kerangka muka lagi hitam. Maka sembah mereka itu, ya Tuhanku, apa sebab engkau seksa terlalu sangat padaku? Maka berkatalah segala anggota mereka itu dengan izin Allah Ta'ala. Tadilah al-yawma nakhtimu ala afwahihim, kan? Pada hari ini kami kuncikan mulut-mulut. Sekarang ni mulut yang akan menyatakan tidak ataupun ya. Pergi ke mahkamah pun mulut juga. Tak mampu dengan mulut kita, kita pakai peguam bela. Sebab dia pandai bercakap, kita tak pandai, maka peguam bela lah yang akan membela. Waktu saya pesan peguam bela syar'i kawan saya, dia ada syarikat dia sendiri. Engkau nak bela orang yang bercerai, kau orang yang fasakh, kau kena betul-betul ikut hukum Allah, bukan kerana bayaran yang tinggi. Hati-hati. Sebab kadang-kadang bila dibayar dengan ribuan ringgit dan sebagainya, yang salah menjadi betul, yang betul menjadi salah. Jangan kerana kita nak dengan bayaran itu menyebabkan orang yang salah kita kata dia betul, orang yang betul kita kata dia salah. Ini akan bersaksi di hadapan Allah Ta'ala nanti. Kamu sebagai peguam-peguam bela dia. Sebab tu bagi hakim-hakim yang betul-betul terikat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila nak menjatuhkan hukuman, dia tangguhkan, dia sembahyang dulu, hajat, istikharah, minta petunjuk dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, takut salah menghukum. Takut salah menghukum. Kena minta petunjuk istikharah dengan Allah Ta'ala, minta petunjuk hajat dan sebagainya. Begitu juga kita nak milih pemimpin.
Kena juga minta Allah beri petunjuk. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang benar. Ya Allah, bukan baling dadu tempat mengundi. Syok jatuh kat mana, perut aku pangkah. No, minta petunjuk Allah Subhanahu wa taala, berusaha betul-betul. Ya Allah, aku nak ni. Ya Allah, tolonglah. Ya Allah, tolonglah. Ya Allah, tunjuk aku jalan hak benar. Di antara pemimpin ni, mereka semua baik. Kalau dah satu jahat, satu baik, tak payah istikharah. Istikharah ni untuk memilih di antara dua yang baik. Seorang yang datang meminang anak perempuan kita, dua-dua cikgu agama, sekolah agama, yang tu kena istikharah. Tapi kalau seorang datang cikgu agama, seorang ni jual daun ketum, tak payah istikharah. Mana mak istikharah lama sangat, tak tahulah orang minta anak perempuan tu. Seorang tu ustaz sekolah agama An-Najah. Seorang lagi tu hak jual daun ketum. Apa ngok sangat kau nak istikharah apa benda? Daun ketum apa? Tak payah. Ini nak istikharah antara dua yang baik sahaja. Ini pilih lagi tak baik, tak payahlah tak baik. Ambil bila ada pening tak tahu, sebab dua-duanya baik, maka minta Allah beri petunjuk agar bila kita memilih nanti, bila memangkah, kita tidak akan rasa bersalah di hadapan Allah. Sebab ya Allah, aku telah minta petunjuk-Mu ya Allah, maka tunjuk aku jalan ya Allah. Pada hari Sabtu ni aku nak memangkah mana yang betul ya Allah. Jangan kita pejam mata puk tikan kena atas mana-mana. Sebelum hari ni, minta hari ni hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, 3 hari semayang, baca Yasin 7 mubin, minta petunjuk hidayah. 1 mubin bangkit semayang hajat, 1 mubin bangkit, 7 mubin, 7 kali semayang hajat, 7 kali 2 14 rakaat. Minta petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bagi laluan. Minta pula mimpi ya Allah, malam tu selawat boleh 1000 kali, minta mimpi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi tahu pula dalam mimpi kita, pangkahlah dia tu, dia ni bagus. Habis, selesai masalah. Maknanya kita tak akan menyesal. Ni diajarnya macam tu Jadi pada bab suatu dia kiamat nanti akan bersaksilah semua anggota. Maka tangan akan bersaksi nanti. Bukan hanya ni bab zina, hak lain pun samalah. Bila al-yauma nakhtimu ala afwahihim, bila mulut tak boleh berkata-kata dah, maka yang melakukan ini akan bersaksi. Sebab kalau tangan mencuri, mulut kata saya tak mencuri, memang betul lah tangan dia yang ambil. Tak, saya tak. Tangan dia yang pegang perempuan tu, hidungnya yang mencium perempuan tu, tapi mulut kata mana ada, tak ada. Bini kata abang, bukan abang tadi saya tengok abang, ada abang telefon ke apa pegang, mana ada. Mulut pandai takwil, mau pusing. Bukan kau yang sepak budak sekolah tadi, kau buli kan? Mana ada, tak ada. Aku tak datang pun lagi. Mulut pandai manipulit, membelik-belik pun pandai, anggota tak pandai. Jadi Allah pun tutup mulut. Nanti anggota kata, ya Allah, dulu masa pilihan raya tahun 2020 aku pangkah dia ya Allah. Aku tahu dia tu kaki rasuah, kaki judi, kaki arak, tapi aku pangkah juga. Pada muka jawab sendiri. Begitu juga hak lain dan sebagainya. Jangan sekali-kali berani untuk buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan kata, ya Tuhanku, aku mencapai kepada haram, dan berkata-katalah mata, aku melihat kepada yang haram. Semua akan bersaksi. Dan berkata-katalah kaki, akulah berjalan kepada yang haram. Maka berkata-katalah faraj dan zakar, akulah yang berbuat demikian itu, aku berzina. Contoh. Maka berkata malaikat di kanan, aku mendengar, aku dengar. Dan berkata malaikat di kiri, aku menyurat, aku tulis perbuatannya. Dan berkata bumi, ia berjalan di atasku, dia berjalan atasku. Dia ada pada masa kejadian tu, dia ada. Dia yang mencuri, dia yang merapok, dia yang berzina, dia yang minum arak. Bumi kata, di mana? Di sekian-sekian tempat. Wa yaqulullahu ta'ala, dan berkatalah Allah Ta'ala kepada malaikat, hai malaikat, engkau seksa akan dia dengan seksa yang terlalu panas, kerana ia tiada malu akan daku. Mu kata Allah melihat, mu yakin Allah maha mengetahui, tapi mu tak malu kepada Allah. If'al ma syi'ta illam tastahi. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, buatlah apa mu nak buat kalau mu tak ada rasa malu. If'al ma syi'ta
illam tastahi. Buatlah menurut apa-apa pun kalau kita ada rasa malu kepada Allah Ta'ala. Berarti bila kita ada rasa malu kepada Allah Ta'ala, kita tak akan buat benda-benda yang maksiat, benda-benda yang memudaratkan, benda yang khianat kepada agama, kepada bangsa, kepada negara dan sebagainya. Tak. Sebab kita malu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah Allah amanahkan kepada kita tangan, mata, kaki semua sekali. Sebab man mala ainahu min haram mala Allahu ainahu bin nar yaumal qiyamah. Siapa yang memenuhkan matanya dengan perkara yang haram, maka Allah akan penuhkan matanya dengan api neraka pada hari kiamat. Mata yang sentiasa melihat yang haram, tangan yang membuat yang haram, tangan inilah yang menerima rasuah, tangan inilah yang khianat orang, tangan inilah yang berjabat dengan perempuan, tangan inilah yang menyentuh perempuan, tangan inilah yang khianat kepada isteri, tangan inilah khianat kepada suami, tangan inilah yang menampar, menendang, bagai-bagai. Semua itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tolong, sangat-sangat tolong, jaga baik-baik. Mudah-mudahan kita semua terpelihara daripada kemurkaan, kebencian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sampai Allah benci, Allah marah kepada kita kerana kita ini degil dengan perintah Allah. Sehingga dalam kitab Muhammad bin Ulumul Hadis, Allah menyebut Allah rasa kecemburuan apabila hamba-hambanya mengikut jejak langkah syaitan berbanding dengan jejak langkah Allah. Maksudnya Allah offer bagai-bagai kepada hambanya, tetapi kenapa hambanya masih mengikut kehendak syaitan? Sedangkan dia tahu nikmat syaitan begitu hanya muaqqat, nikmat yang sementara sahaja, nikmat rasuah sementara sahaja. Ketika dia dapat rasuah, dia dapat beli apa ni dia nak, selepas itu kalau dia dapat ditangkap, dia akan dipenjara. Bila balik di akhir ar-rashi wal murtashi kilahuma finnar. Clear daripada Nabi SAW. Siapa yang memberi rasuah, menerima rasuah, keluarnya akan dihumban dalam neraka Allah. Dia tahu hanya nikmat sementara selagi dia tidak ditangkap. Bila dia ditangkap, maka dia akan musnahlah segala hidup dia, kerja dia dan sebagainya. Dia tahu. Tapi kenapa buat juga, sedangkan apa yang aku berikan itu sampai bila-bila, sampai dalam syurga dan sebaik kekal. Tapi kamu tak ambil aku offer. Allah rasa cemburu. Kenapa hambanya mengikut jejak langkah syaitan? Jadi sama-sama kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kita sentiasa dan rahmat kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga kita sentiasa diberi pandu oleh Allah, hidayah, bimbingan Allah untuk kita memilih jalan kehidupan kita yang sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Moga-moga sekali lagi selamat hari raya pada hari Sabtu. Mudah-mudahan ia memberi satu anjakan kepada kita, kekuatan kepada kita untuk memilih yang terbaik di antara yang baik. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.